Buletin Didik 23 Disember bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin mempengerusikan mesyuarat Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN secara dalam talian siang tadi. Mesyuarat dihadiri oleh ahli-ahli MPPN yang terdiri daripada tokoh-tokoh masyarakat, merangkumi pelbagai sektor termasuk NGO, pihak swasta dan individu yang berperanan untuk memberi nasihat kepada kerajaan dalam hal ehwal perpaduan dan integrasi nasional ke arah meningkatkan usaha penyatuan dalam kalangan rakyat Malaysia. Turut sama dalam mesyuarat itu ialah Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Mohamad Sadiq. Perbincangan menekankan kepada pendekatan pelaksanaan dasar perpaduan negara DPN bagi mengukuhkan perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia. Kementerian Pendidikan memperkenalkan program pemerkasaan pelaksanaan kurikulum atau KPM Perkasaku. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Mahang Sun berkata ia adalah salah satu usaha untuk membantu memperkukuh kemahiran asas literasi dan numerasi serta memperkasa penguasaan murid dalam mata pelajaran lain berdasarkan kurikulum kebangsaan. Program KPM Perkasaku dilaksanakan dari peringkat sekolah rendah hingga sekolah menengah bermula September 2021 bertujuan untuk meningkatkan penguasaan murid bagi kandungan kurikulum tahun semasa secara optimum, mendapatkan juran pembelajaran murid yang wujud semasa krisis, menyediakan bahan sokongan kurikulum kepada guru bagi melaksanakan pengajaran dan pelajaran. Jelas Datuk Dr. Mah lagi, KPM juga melaksanakan pentaksiran bilik darjah PBD bagi mengumpul maklumat perkembangan pembelajaran murid yang direkodkan dari semasa ke semasa. Katanya hasil dapatan itu dapat digunakan oleh guru untuk mengenal pasti intervensi yang sesuai bagi meningkatkan tahap penguasaan murid. Majlis Keselamatan Negara MKN mengarahkan seluruh jentera kerajaan khususnya agensi keselamatan dan kesihatan berada dalam kesiapsiagaan peringkat tertinggi bagi menghadapi bencana banjir. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Rozi Mat Saad berkata arahan MKN iaitu dasar dan mekanisme pengurusan bencana negara wajib diaktifkan segera melalui Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat. Datuk Rozi berkata Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah dan Negeri diarah menyusun strategi terbaik dan mengkoordinasi pelaksanaan pengurusan bencana banjir di lapangan. Pada masa sama, Datuk Rozi meminta semua pihak mendoakan agar negara terhindar daripada segala bencana dan semua keluarga Malaysia sentiasa kekal sejahtera dan selamat. Setakat ini, agensi pengurusan bencana negara merekodkan lebih 68,341 mangsa banjir terburuk dalam tempoh 50 tahun dengan Pahang merekodkan jumlah paling ramai. Jumlah itu membabitkan 18,080 keluarga. Universiti Malaysia Pahang UMP menangguhkan sesi akademik di pusat pengajian itu selama seminggu hingga 28 Disember. Timbalan Naib Chancellornya Profesor Datuk Yusri Zainuddin berkata, tindakan itu dibuat kerana prihatin dengan nasib dialami ramai penuntut dan kaki tangan UMP yang terjejas disebabkan banjir. Penangguhan kuliah selama seminggu, maka adalah kesempatan untuk staf dan juga pelajar tadi untuk menguruskan apa yang telah terjejas disebabkan oleh banjir yang telah berlaku. Kita juga mengharapkan supaya para pelajar juga yang mana ada kelapangan boleh turun menjadi sukarelawan untuk membantu masyarakat setempat. Katanya penangguhan itu membabitkan semua sesi pengajaran, pembelajaran, aktiviti makmal, kuis, penaksiran dan penghantaran tugasan. Beliau berharap kelonggaran diberi itu dapat memberi ruang kepada mangsa banjir dalam kalangan warga UMP menyelesaikan masalah dialami kerana banjir, khususnya membersihkan kediaman. 225 kaki tangan dan 348 penuntut UMP terbabit dengan kejadian banjir di negeri itu. Ditemui ketika menyertai gotong royong membersihkan kawasan banjir di Kampung Pandan, Kuantan, beliau berkata UMP menggerakkan 500 sukarelawan ke seluruh Pahang untuk membantu mangsa. 207 premis Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika, Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Pusat Kegiatan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas terjejas akibat banjir. Jumlah itu membabitkan premis di Lembah Kelang serta beberapa negeri. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahathir Khalid berkata 111 tabika kemas yang paling teruk terjejas di Selangor dan 58 lagi di Pahang.
manakala 357 kaki tangan kemas turut menjadi mangsa bencana banjir di seluruh negara. Sehubungan itu, beliau berkata seramai 1,256 sukarelawan kaki tangan kemas digerakkan ke negeri terjejas bagi melaksanakan misi bantuan pasca banjir di bawah program Kemas Prihatin selama 3 hari bermula hari ini. Antara kawasan tumpuan misi bantuan pasca banjir itu termasuk Hulu Langat, Puchong, Shah Alam, Kelang di Selangor serta Pahang. Banjir melanda Lembah Kelang sejak Sabtu lalu susulan hujan lebat berterusan menyebabkan ribuan penduduk dipindahkan, manakala ramai pengguna jalan raya terkandas akibat laluan terjejas dinaiki air. Negeri yang turut terjejas ialah Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu, Kelantan dan Perak. Sumbangan bantuan bencana banjir. Anda boleh menyalurkan sumbangan anda kepada Yayasan Didik Negara menerusi akaun bank tertera. Sumbangan berbentuk barangan pula boleh disalurkan ke Pusat Pengumpulan Barang YDN. Kembali di Buletin Didik. Pemilihan kawan yang betul dapat mencorak kepribadian yang baik. Ia juga dapat menentukan siapakah kita pada masa hadapan. Berhati-hati dalam memilih kawan kerana salah pilih kawan boleh menyebabkan kita terjerumus kepada perkara yang tidak baik dan tidak berfaedah. Dalam memilih kawan juga tidak terkecuali ada adab-adabnya. Paling utama, carilah kawan-kawan yang dapat membimbing kita ke arah kebaikan. Ibarat cermin, kawan menjadi lambang peribadi dan tingkah laku kerana kawan boleh mempengaruhi kita ke arah kebaikan mahupun keburukan. Kalau kita tengok murid-murid contoh kalau kita tengok kita berkawan dengan murid-murid ataupun orang yang suka bercakap kasar. Apabila bercakap dengan cikgu tak bagus, cara bercakap cikgu tak ada adab, kasar dan sebagainya, lama kelamaan cikgu risau, murid-murid juga terpengaruh. Yang ni susah ni. Itu perkara yang tidak baik. Sebaliknya, kalaulah murid-murid memilih kawan yang baik, cakapnya lembut, lemah lembut, beradab sopan, kita pun mungkin insya-Allah akan terpengaruh juga dengan perkara yang baik. Selain itu, memilih kawan yang beriman dan bertakwa juga akan membawa manfaat besar. Dan kawan baik yang sebegini mampu memberi nasihat serta berani menegur setiap kesalahan yang kita lakukan. Kawan kita tiba-tiba, kawan kita seorang yang datang, kita kena cari kawan yang macam itulah. Kawan tu kata, okey, sebenarnya apa yang kamu buat tadi memang betul. Cikgu tegur tu, apa yang kamu buat salah, perkara yang salah yang kamu buat dalam kelas. Jadi cikgu memanglah kena tegur. Kalau cikgu tak tegur, maknanya cikgu membiarkan sahaja kamu membuat kesalahan. Jadi kawan yang macam ni, kalau ada murid-murid, kalau adalah kawan yang datang kepada kita selepas kita membuat kesalahan kepada orang lain, inilah contoh kawan yang perlu kita pilih untuk kita jadikan kawan baik kita. Dalam memilih kawan juga perlu diingat, pilih kawan yang mempunyai akhlak yang baik kerana mereka dapat memberikan cadangan yang bernas dan sesuai dalam setiap situasi. Pemimpin sekolah perlu sentiasa bersiap sedia dan peka terhadap perubahan dan dinamik dalam pengurusan. Bertemakan kepimpinan berasaskan nilai dalam mendepani cabaran dunia VUCA, Persidangan Kebangsaan Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Malaysia ke-59 yang berlangsung selama 3 hari berkongsi tentang peranan pemimpin sekolah dalam membentuk hala tuju pendidikan. Negeri Melaka ini sendiri. Pada masa kini, terutama dalam situasi pandemik yang tidak menentu, pemimpin sekolah perlu berdepan dengan ketidakstabilan, ketidakpastian, kerumitan dan kekaburan dalam sistem pendidikan. Ketika berlaku sesuatu di luar jangkaan, pemimpin sekolah perlu cekap dalam mengadaptasi perubahan mendadak, menambah baik proses membuat keputusan secara kreatif dan inovatif, serta melaksanakan tindakan yang berkesan secara kolaboratif. Dalam sektor pendidikan ini menjadi tulang belakang untuk melahirkan sumber manusia yang berkualiti. Kita tidak boleh, berdasarkan surah Al-Imran ayat 200 tadi, kita tidak boleh ambil mudah kerana yang kita nak hasilkan nanti ialah mereka yang sanggup berkorban dan bersiap siaga dalam apa jua cabaran.
Jadi para pendidik dan pemimpin pendidikan seharusnya telah bersiap sedia mempersiapkan dunia pendidikan dengan cabaran-cabaran yang bakal dihadapi kelak. Dengan ketidakstabilan dunia pendidikan, pemimpin sekolah perlu menanamkan visi pendidikan terhadap pemikiran anak-anak dengan mengembalikan rasa cinta untuk menuntut ilmu dan bukan sekadar untuk peperiksaan. Setelah anak-anak jelas tentang visi pendidikan untuk menjadikan ilmu itu suatu pembelajaran sepanjang hayat, pemimpin sekolah perlu memberi kefahaman tentang tanggungjawab mereka. Yang ketiganya ialah clarity, kejelasan. Ini akan menangani kompleksiti, kerumitan. Perkara yang rumit itu akan terungkai kalau ianya cukup jelas dan kita faham sesuatu perkara itu dan akhirnya akan mencapai matlamat. Kita kena ada satu kekuatan untuk mencari sesuatu yang lebih jelas, yang lebih kemas untuk kita teruskan. Selain itu, pemimpin sekolah juga perlu bersifat pangkas menghadapi perubahan dan apa jua tuntutan daripada masyarakat sekeliling dalam menghadapi perkembangan baharu yang akan muncul kelak. Pemimpin sekolah juga perlu menunjukkan kepimpinan melalui nilai-nilai yang baik serta menerapkan budaya kerja yang beretika. Mendengar dan menghargai pandangan serta usaha guru-guru di bawah pimpinan adalah satu bentuk komunikasi positif yang akhirnya membawa kepada motivasi yang lebih baik dalam membentuk generasi yang mampan. Dan akhirnya kita melaksanakan bila kita berada di Maklumat yang kurang jelas berkenaan dos penggalak merupakan faktor utama orang ramai tidak hadir untuk mengambil suntikan penggalak COVID-19. Di Malam Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, berdasarkan kajian oleh Institut Penyelidikan Klinikal pada 15 hingga 26 Oktober lalu, hanya 48.8% menyatakan pendapat maklumat yang cukup berkenaan dos penggalak. Hasil kajian ini juga mendapati sebanyak 76.2% responden bersetuju untuk mengambil dos penggalak. Daripada jumlah tersebut, hanya 39.9% sahaja yang bersetuju untuk mengambil dos penggalak daripada jenis yang berlainan ataupun heterologous dengan dos prima. Ini membuktikan bahawa kadar penerimaan dos penggalak bagi vaksin COVID-19 adalah baik. Tetapi majoriti memilih untuk mengambil dos penggalak daripada jenis yang sama ataupun homologous dengan dos prima. Tambahnya, setakat 21 Disember lalu, seramai 4.8 juta telah menerima dos penggalak berbanding seramai 2.4 juta pada 1 Disember. Peningkatan sebanyak 98.5% dalam masa 3 minggu dan KKM komited untuk mencapai sasaran 5.5 juta populasi telah menerima dos penggalak pada akhir Disember ini. Program vaksinasi COVID-19 Singapura bagi kanak-kanak berusia antara 5 hingga 11 tahun akan bermula Isnin depan. Ia terbuka kepada semua warga Singapura, penduduk tetap dan pemegang pas jangka panjang, membabitkan lebih 300,000 kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun. Menurut kenyataan bersama dikeluarkan semalam, Kementerian Pendidikan, MOE dan Agensi Pembangunan Awal Kanak-kanak IKDA berkata mereka bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan untuk memberikan vaksinasi itu. Ia akan diberikan kepada kanak-kanak berusia antara 9 hingga 11 tahun dengan tempahan bagi slot vaksinasi bagi golongan usia berkenaan bermula hari ini. Setakat ini hanya vaksin Pfizer-BioNTech Comirnaty diluluskan untuk penggunaan kanak-kanak dalam golongan usia tersebut di Singapura. Bagi memudahkan program vaksinasi kanak-kanak itu, 15 pusat vaksinasi VC pediatrik di sekitar Singapura akan mula beroperasi secara berperingkat. Ia akan dikendalikan kaki tangan perubatan yang terlatih dalam penjagaan kanak-kanak serta kaki tangan terlatih dalam memberi vaksinasi bagi kanak-kanak. Baik, Amerika Syarikat meluluskan penggunaan pil anti-COVID-19 bagi golongan berisiko dan yang berusia 12 tahun ke atas susulan lonjakan kes jangkitan varian Omicron.
Paxlovid yang merangkumi 2 jenis tablet diberikan kelulusan penggunaan kecemasan oleh Pentadbiran Makanan dan Ubat-ubatan FDA selepas kajian klinikal membuktikan ia berupaya mengurangkan risiko kemasukan ke hospital dan kematian dalam kalangan individu berisiko sebanyak 88%. FDA menegaskan rawatan menerusi pil berkenaan sepatutnya menjadi pelengkap berbanding dianggap pengganti vaksin yang sehingga kini kekal sebagai sandaran utama dalam memerangi COVID-19. Badan Kawal Selia Ubat Kesatuan Eropah minggu lalu membenarkan negara anggota menggunakan pil keluaran Pfizer sebelum mendapat kelulusan rasmi selari usaha membendung gelombang jangkitan varian Omicron. Gunakan antibiotik dengan bijak. Bila anda demam dan sersema, apa yang anda inginkan adalah untuk sembuh dengan cepat. Anda akan berjumpa doktor dan meminta antibiotik supaya anda kembali sihat. Tidak semudah itu. Antibiotik menyelamatkan nyawa, tetapi kerap kali yang diberikan kepada pesakit sebenarnya tidak perlu dan ini menimbulkan masalah. Apabila anda diberi antibiotik yang tidak diperlukan, antibiotik tersebut tidak menyembuhkan anda tetapi boleh mendatangkan kesan sampingan yang memudaratkan. Kesan sampingan termasuk ruam, pening, mual, cirit-birit dan juga alergi yang boleh mengancam nyawa. Antibiotik bukan sahaja boleh menyebabkan kesan sampingan, tetapi juga boleh menyebabkan kerintangan antibiotik. Masih di Buletin Didik, ke laporan sukan. Malam ini berlangsung aksi separuh akhir pertama Piala EFF di antara Thailand menentang Vietnam di Stadium Nasional Kallang. Berdasarkan reputasi dan status kedua-dua pasukan selaku kuasa besar bola sepak Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam pastinya akan menampilkan corak permainan berintensiti tinggi, sama seperti pertemuan Singapura menentang Indonesia yang berkesudahan seri 1-1. Singapura dan Indonesia turun dalam perhitungan separuh akhir pertama di Stadium Nasional Kallang. Seperti diramal, skuad bimbingan Tatsuma Yoshida dan Shin Tae-yong menampilkan corak permainan bertenaga dengan saling berbalas serangan. Ketika Singapura beberapa kali terlepas peluang terbaik di awal permainan, skuad Garuda yang pertaruhkan barisan pemain muda terlebih dahulu di depan menerusi jaringan Witan Sulaiman pada minit ke-28 selepas memanfaatkan hantaran 1-2 menarik dari ketua pasukan Asnawi Mangku Alam dari sebelah kanan padang. Kekal 1-0 memihak Indonesia sehingga tamat separuh masa pertama. Singapura melakukan beberapa pertukaran bagi menyusun strategi berbeza selepas rehat. Hasilnya penyerang tinggi lampai Ihsan Fandi berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-70 selepas bijak melepasi perangkap offside Indonesia. Tiada lagi gol menyusul, Singapura dan Indonesia masih memiliki peluang sama rata ke pentas final apabila kedua-dua pasukan dijadual bertemu semula dalam separuh akhir kedua Sabtu ini. Sementara itu, Thailand dan Vietnam pastinya membariskan kesebelasan terbaik pada aksi separuh akhir pertama. Ia merupakan penampilan keempat berturut-turut buat skuad Gajah Perang di peringkat separuh akhir sejak 2012. Anak buah Alexandra Polking itu berada pada prestasi terbaik, berbekalkan rekod 4 kemenangan dalam aksi kumpulan A. Lebih meyakinkan, penyerang berpengalaman Teresil Dangda juga nampak berbisa apabila sudah meledak 4 gol pada kempen kali ini. Sekaligus muncul penjaring terbanyak dalam sejarah kejohanan dengan 19 gol. Di kem berlawanan, Vietnam juga hadir dengan reputasi besar selaku juara bertahan yang dimenangi pada 2018. Pertembungan dengan Thailand umpama final apabila turut kebal tidak dibolosi sepanjang merakam 3 kemenangan dan 1 seri. Namun akur berada di kedudukan naik juara kumpulan B di belakang Indonesia yang berkelebihan dari segi jaringan. Barisan kendalian Park Hang-seo itu diletakkan sebagai pasukan pilihan susulan belum pernah tewas kepada mana-mana pasukan Asia Tenggara sejak 2017. Kejohanan Bola Jaring Kebangsaan 2021, pasukan Kuala Lumpur dalam landasan terbaik untuk mengekalkan status selaku juara bertahan apabila layak ke peringkat separuh akhir selepas mengetepikan cabaran Sarawak hasil kemenangan penuh 58 berbalas 12. Hari kedua Kejohanan Bola Jaring Kebangsaan 2021 berlangsung sengit di Stadium Juara Bukit Kiara. Selaku juara kumpulan A, Kuala Lumpur nyata berada di kelas tersendiri untuk mendominasi aksi di awal permainan. Hajat Sarawak yang cuba menambah mata sering disekat Kuala Lumpur menerusi aksi bertahan yang cukup mengagumkan. Hasilnya Kuala Lumpur mara ke separuh akhir dengan keputusan penuh 58 berbalas 12. Lawan Kuala Lumpur di kelompok 4 terbaik yang jadual berlangsung esok ialah pasukan dari negeri Perak. Namun skuad seladang ini berdepan laluan cukup berliku ketika bertemu Pahang menyaksikan aksi diheret ke masa tambahan.
kedudukan terikat selepas tamat waktu permainan, Perak cuba menaikkan tempo permainan dalam usaha menambah mata dan percaturan itu berjaya membuahkan hasil sebelum Perak memutlakkan kemenangan tipis 59-55 ke atas Pahang. Dan berikut adalah lain-lain keputusan aksi suku akhir. Selangor dinafikan hak ke separuh akhir selepas tewas tipis 43-45 di tangan Johor pada aksi yang turut berlarutan ke masa tambahan. Ia turut menyaksikan Johor akan bertemu Terengganu yang terdahulu menewaskan Kedah. Sukan Olimpik musim sejuk 2022 Beijing. Lebih sebulan saja lagi sebelum tamasya membuka tirainya, menyaksikan tuan rumah China sudah bersiap sedia untuk menganjurkannya apabila venue pertandingan yang telah lengkap dibina. China terus melipat gandakan usaha di saat akhir untuk bersiap sedia menjadi penganjur Sukan Olimpik musim sejuk 2022. Penyediaan prasarana dan lokasi pertandingan kini telah diselesaikan apabila semuanya lengkap dibina. Media dibawa meninjau dan diberikan taklimat mengenai keadaan 12 venue yang akan digunakan, antaranya Pusat Ski Nasional dan Taman Salji Genting. Yang tinggal ialah kebimbangan ramai di kalangan penduduk dan juga antarabangsa mengenai kemunculan semula penularan COVID-19. Negara itu juga telah mengambil pendekatan tambahan yang agak agresif dengan pelaksanaan perintah berkurung atau lockdown, ujian pengesanan besar-besaran dan lain-lain lagi untuk mengawal keselamatan. Tamasya dijadual pada 4 hingga 20 Februari itu berlangsung dalam gelembung mereka sendiri dengan kesemua yang mengambil bahagian diwajibkan mempunyai dos penggala. Mengakhiri buletin didik, seni kaligrafi tulisan Arab yang disenaraikan sebagai warisan kebudayaan kemanusiaan oleh UNESCO. Saya Khairi Hazom Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.